wahdatul ulum. Diistilahkan sebagai wahdatul ulum. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali sebagaimana yang saya sebut tadi mengumpulkan kesemua ilmu, semua ilmu, yang mana ilmu itu tadi bermatlamatkan untuk apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal hakikat insan, mengenal hakikat sekian dan seterusnya. Itu yang di sisi Imam Ghazali yang dia nak, yang dia matlamatkan daripada meletak Ihya Ulumuddin juga. Beza dengan apa? Dengan Tamadun Barat. Tamadun Barat dia dipanggil apa? Pemisahan ataupun penjuzuk antara ilmu-ilmu. Dia kata seorang tu kena ambil fizik terus ya. Tak akan ambil langsung yang ambil tahu berkenaan ilmu-ilmu lain. Boleh faham? Itu orang putih dia memang macam tu. Tapi kalau ulama-ulama Islam yang terdahulu, kalau kita tengok Al-Imam Ibn Nafis contoh, kan Ibn Nafis. Dia bukan saja alim dalam bidang apa? Bidang anatomi, dalam bidang perubatan ataupun bidang bahagian falak, astronomi sebagainya, tapi dia alim juga bahagian fiqh, alim juga bahagian tasawuf, alim juga bahagian akidah, ilmu hadis dan sebagainya. Ilmu-ilmu yang terdahulu dia apa? Dia menggabungkan antara ilmu yang pelbagai. Kerana apa? Konsep yang dipanggil tadi apa? Wahdatul ulum. Bahawa kesemua ilmu yang dipelajari, kesemuanya membawa kepada hakikat yang sama, iaitu kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Boleh kan? Itu yang saya terangkan ulang. Tapi boleh bacalah yang saya tengok setakat ni yang terbaik menceritakan berkenaan dengan konsep wahdatul ulum ni, saya nakik Al-Atas lah. Dalam apa gagasan Islamisasi. Baik. Okey, kemudian kita ceritakan juga berkenaan dengan biadata Imam Ghazali Allah sebagai ahli perkataan. Okey, ini yang saya keempat. Berkenaan dengan biadata Imam Ghazali. Okey, boleh cakap ni? Tak payah faham dulu. Daurah. Daurah. Faham dulu. Sekarang lain dia lah. Okey. Kita akan cerita kat sini berkenaan dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Apabila kita ceritakan berkenaan dengan Imam Ghazali, memang penting sungguh dalam apa? Dalam proses mentarbiah diri kita. Sebut tarbiah mesti semangat. Tarbiah, latihan, camp, tamrin, semua. Ini semua semangat. Dalam isu tarbiah jiwa, naikkan semangat dan jadikan apa? Sebagai ikutan kita kena apa? Kita kena banyak membaca berkenaan dengan biodata para ulama, biodata orang-orang yang terdahulu. Memang kita kata apa? Ada banyak manfaat padanya. Banyak semua manfaat. Sebagaimana disebut oleh Imam Sufyan As-Sawri rahimahullah, dia kata bizikri as-salihina tatanazzalu ar-rahmat. Dengan kita menyebut berkenaan dengan hal ehwal orang yang soleh, maka akan turun mencurah-curah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana ketokohan dan juga sumbangan yang dia berikan kepada agama. Itu satu. Dan juga rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui apa? Melalui kita menyebut kisah para ulama tadi akan menyebabkan kita apa? Kita lembut hati, mengambil iktibar ataupun berpaling daripada kesalahan yang pernah kita buat. Kan? Bila kita menyebut berkenaan dengan orang soleh. Dan kita akan jadikan dia sebagai apa? Sebagai ikutan. Semangat pula nak mengaji. Asal apa? Semangat untuk nak berjuang. Dia nak berjuang. Lepas ni saya akan senjata. Macam-macam lah lagi. Itu yang apa? Yang kita dapat insya-Allah daripada kita menyebut cerita berkenaan dengan tokoh-tokoh. Ini kelebihan bagi sahabat-sahabat terutamanya daripada UM yang belajar masih lagi untuk apa? Untuk nak habiskan degree dan masih lagi dalam dunia kerjaya pembelajaran. Banyakkan baca apa? Kisah tokoh-tokoh. Terutamanya waktu apa? Waktu lemah. Saya rasa lemah lah. Selemah. Futur, akhi, futur. Saya futur, akhi. Kan? Futur. Apa maksud futur? Futur tu. Dia ada futur dengan top. Futur maksud apa? Sarapan ataupun buka puasa, iftar. Satu lagi futur. Futur apa futur? Aliyas. Maksudnya iyat. Maksudnya putus asa. Saya tak semangat lah. Kan? Itulah cara-cara dia. Tu
biasalah kita kata kalimat-kalimat yang digunakan mahasiswa. Saya pun sama dengan dengan tuan-tuan lah, dengan hadapi benda yang sama. Foto perjuangan sebagainya kan. Okey. Banyak baca apa? Tokoh-tokoh. Kalau ada buku-buku berkenaan tokoh, kalau boleh baca bahasa Arab. Contoh kalau dalam bidang masing-masing. Ambil bidang apa sekarang itu? Bidang apa? Bidang fiqh, contoh fiqh. Kan? Bacakan kitab apa? Tabaqat Syafi'iyah Kubra, Imam Subki 10 jilid. Baca tu. Baru dapat semangat. Itu ni, masya-Allah macam bagaimana Imam Syafi'i apa? Mengistimbat hukum. Semangat Imam Syafi'i berkata satu. Imam-imam yang lain ni daripada zaman-zaman 700 tahun. Baca berkenaan dengan apa? Kisah-kisah dia. Memang kalau antum baca banyak faedah. Sini ada kot maktabah UM, Tabaqat Syafi'iyah Kubra. Karangan siapa? Karangan Al-Imam Tajuddin As-Subki. Baca tu penting. Kalau baca pula yang bahagian hadis, macam mana saya nak semangat baca hadis ni semua. Baca Tabaqat Al-Huffaz Al-Imam Zahabi. Ataupun Tazkiratul Huffaz Imam Zahabi. Kita tengok dia ni memang dahsyat sungguh. Hafalan, macam mana hebat sungguh hafalan ni. Dia sebenarnya memang alhamdulillah gifted. Cedak mana ada? Mana ada kita kata gifted apa, bolehlah pandai, cerdik, Allah bagi. Tak. Kalau kita tengok bagaimana Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bagaimana Imam Zahabi yang dikatakan bahawa aku ni dalam menghafal Imam Zahabi, dia kata aku ni dalam menghafal setiap nama-nama biodata para perawi hadis. Kalaulah aku ni dibangkit pada hari kiamat ni, dia kata aku dibangkit pada hari kiamat. Ataupun mereka ni dihidupkan di kalangan depan aku boleh sebut hang ni siapa dia? Daripada datuk nenek hang apa semua apa tu. Yang sahabat siapa dia? Boleh beritahu detail. Tapi datang daripada mana? Ialah gifted satu barakah. Tapi dia tu tidak ada satu benda pun yang dia dapat maklumat melainkan dia ulang berapa kali? 1000 kali. Memanglah gifted satu dah, tapi wah 1000 kali ulang. 1000 kali. Kita berapa kali ulang? Cakap betul. Berapa kali ulang? Kali? Baca pun tak habis. Tak ada ulang ni. Baca pun tak habis. Tu nak kata. Nak kata ulama-ulama dahulu, bagaimana kehebatan dia ulang 1000 kali. Al-Imam Sarakhsi, tak kala dia apa? Imam Sarakhsi pengarang kitab Al-Mabsut. Mabsut ni kitab 30 jilid dalam fiqh Hanafi, 30 jilid. Kita tulis terjemah ni pun dah kek ni hari ni dari sini dah roh dah keluar kan terjemah kecil. Tapi Imam Sarakhsi 30 jilid tu. Tahu dekat mana dia tulis 30 jilid tu? Tahu dekat mana dia tulis? Dalam Perigi. Dia tulis waktu tu dia ada problem sikit dengan pemerintah dan pemerintah kurang dalam Perigi. Waktu tu anak-anak murid dia duduk sekeliling dan mengaji dengan dia. Dia kata, okey, hamba tolong tulis kitab ni Al-Maqsud. Dari hafalan aku. Tak. 30 jilid. Tapi hafalan dia berapa? Dia ulang at least 1000 kali juga. 1000 kali. Ya, main. Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah pun pengarang kitab yang banyak kita tahu, Riyadhus Shalihin, Al-Azkar kan. Siapa kenal? Hadis 40 apa semua. Bagaimana dia tulis, dia tak perlu pun untuk nak tengok rujukan-rujukan tak perlu. Sehingga kan ada di kalangan ulama zaman dia mengingkari bahawa Imam Nawawi ni tersilap dalam menukilkan ayat daripada kitab Al-Wasit. Cerita dia menukilkan ayat daripada kitab apa? Al-Wasit karangan Imam Ghazali rahimahullah. Dia berkata kitab Al-Wasit ni tahu berapa jilid? 6 jilid. Kitab Al-Wasit berapa jilid? 6 jilid. Kan? Imam apa? Ulama-ulama zaman dia kata, ni salah ni nukil daripada kitab Al-Wasit ni. Ayat dia lain. Lepas tu Imam Nawawi kata, atunazi'uni fil wasit wa ana qad karrahtuhu 40 amarah. Dia kata apa? Hampa ni menyembang aku ataupun nak cuba berbalah dengan aku, sedangkan aku dah ulang Al-Wasit tadi 4 jilid tadi berapa ataupun 6 jilid tadi 400 kali. Nak sembang aku, jangan sembang lah. Macam tu lah. Tapi Imam Nawawi tak macam tu lah. Imam Nawawi rajul zahid, wara' dan tapi. Itu saya lah. Saya waktu panggil itu jahat saya. Imam Nawawi rahimahullah memang orang yang soleh. Rahimahullah warahmatullahi. Sebab apa saya sebut ni? Sebab apa? Kita sebagai student, selaku apa? Student UM. Hatta saya pun dekat apa?
dekat Mesir, mesti benda yang sama kita lalui. Hafal, mengulang, berpenang dan sebagainya. Semuanya mesti kita kena bersungguh-sungguh. Kerana kita ni lah adalah harapan bahawa agama ni dijaga. Ni ya. Apa-apa harapan bahawa agama ni dijaga oleh kita. Tak ada orang lain. Jadi sebab kerana itulah kita kena kena bersungguh-sungguh, berpenat lelah, hadiri kuliah, hadiri kelas-kelas, hafal setiap 400 kali. Ada pun 1000 kali. Itu basic lah. Kan? Boleh faham kan? Baik. Imam Ghazali cerita panjang pula cerita Imam Ghazali ni. Kita akan ambilkan juga sebelum zuhur. Okey, berkenaan dengan Imam Ghazali rahimahullah, nama beliau adalah Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Ada Muhammad 3 kali. Antum boleh baca lah daripada ni. Cuma saya akan bagi ringkasan. Supaya Supaya kita boleh ambil beberapa iktibar daripada kisah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, ada ayah, dan dibagi penjagaan kepada seorang orang yang soleh, pakar dalam bidang khair, Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali memang orang yang susah. Dan masuk ke sekolah tu disebabkan apa? Disebabkan orang yang penjaga dia tak mampu untuk bagi makan. Jadi pergi sekolah untuk Untuk dapat makan. Sekarang ni macam mana Ustaz? Macam mana pergi sekolah sedangkan ada yuran sekolah apa semua, ada yuran makan, yuran ni. Macam mana untuk pergi sekolah? Kau kan zaman dulu lain. Kalau madrasah dulu dia ada sistem wakaf. Maksudnya memang student yang datang ke situ akan dibiayai sepenuhnya, kitab-kitab, buku, makanan dan kesihatan dan sebagainya. Dan sehingga masyhur daripada Imam Ghazali rahimahullah, dia kata macam ni, talabna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Ini masyhur. Dulu Imam Ghazali dia kata, aku masuk mengaji ke mana? Ke sekolah tadi untuk apa? Untuk bukan selain daripada Allah. Kenapa? Kerana nak makan sebab miskin. Nak makan ya. Bukan nak ngaji pun. Tapi bila dah mengaji, fa aba an yakuna al-ilm, maka ilmu tu dia tak mau untuk menjadi selain itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Khas ilmu tadi apabila kita mengaji akan menjadi khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali. Dan dia ni cerdik dalam mempelajari satu-satu ilmu. Dalam 1 tahun dia power ilmu fiqh. Tahun kedua dia power ilmu ilmu tauhid. Tahun ketiga dia power ilmu sufi. Tahun keempat dia bawa ilmu falsafah. Tahun kelima tu dia. Orang bagi otak memang tak tahu dah apa. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia tu memang tak tahu nak kata power gila, power sungguh, tak ada orang lain. Sehingga kan imam ada kunci jam. Sehingga kan guru dia yang bernama Imam Abi Ma'ali Imam Haramain Al-Juwaini rahimahullah kata apabila diletakkan kepada Imam Juwaini ni, Imam Ghazali karang kitab nama Al-Manqul. Berseringat kitab Al-Manqul. Siapa yang syariah kena bacalah kitab Al-Manqul. Manqul kitab sufi. Dia tunjuk depan Imam Haramain. Imam Haramain kata, ni tak tunggu aku mati dulu ke? Maksudnya tunggulah saat aku mati sebelum hang zahirkan keilmuan hang. Dia ada jealous sikit. Kan jealous sikit. Tapi tunggu, dia kata dia still bangga dengan Imam Ghazali. Jealous pun tapi bangga lah. Anak buah aku. Kan? Itu Imam Al-Haramain. Imam Ghazali rahimahullah ada satu tabiat yang kita kena ambil sebagai penuntut ilmu. Satu tabiat kita kena ambil sebagai penuntut ilmu. Yang disebut dalam kitab Al-Munqiz min ad-Dhalal. Mungkin dengan dolar, Imam Ghazali kata, aku melalui beberapa tempoh peringkat dalam kehidupan aku. Aku ada tempoh peringkat. Dan memang sifat ingin tahu aku ni kuat. Imam Ghazali dia sifat ingin tahu ni, sifat ingin tahu. Dia panggil sifat tatalluq ilal ma'arif. Tatalluq ataupun nak kepada makrifat ni, dia terlalu nak kuat. Dan Imam Ghazali kata, dan tidak ada satu pun cabang ilmu ataupun
perkara-perkara isu, melainkan aku apa? Aku akan pelajari secara detail satu perkara tu. Tahu asal usul dia. Yang disebut dalam ini dalam Munqidh bin Dhalat, ma min batiniyatin illa tawaghaltu fi batiniyati. Dia kata, tak satu pun daripada apa? Daripada mazhab batini, hak Syiah batin, aku nak tahu, melainkan aku pergi tempat dia, pergi mengaji untuk guru dia. Tu, pergi mengaji. Ada di buku internet. Kan? Kata, oh, ni jahat. Okey, buat status. Kan? Okey, batiniyah ni jahat. Okey, kita tak. Bukan je kita. Dengar sikit. Oh, terus buat apa? Pendirian, persepsi, skeptik dan sebagainya. Tak. Dari Imam Ghazali rahimahullah, semangat nak tahu hakikat sesuatu perkara tu, pergi mengaji untuk guru dia. Dengar detail, hafal semua kitab dia. Tu, ni. Wa ma min falasifatin illa araftu maqasidah. Tak ada satu pun daripada falsafah yang masyhur zaman dia tu, daripada geng-geng madrasah Greek, daripada Aristotle, Plato dan Socrates dan sebagainya, dan juga madrasah-madrasah Islami seperti apa? Seperti Ibn Sina, Farabi dan apa? Al-Kindi dan sebagainya, melainkan dia baca semua kitab-kitab tu. Baca. Habis dalam masa apa? 3 tahun. Habis semua. Dan dia tulis kitab apa? Khusus berkenaan dengan falsafah. Nama apa? Maqasidul Falasifah. Maqasidul Falasifah ni dia khulasahkan ke semua pendapat-pendapat apa? Pendapat-pendapat ahli falsafah. Dia pun ni nak cari apa sebenarnya dia tu. Dia pun ni bincang pasal apa sebenarnya. Tu dia khulasahkan dalam kitab apa? Maqasid al-Falasifah. Tu, Maqasid al-Falasifah. Dan selepas tu baru dia tulis kitab yang masyhur dipanggil apa? Tahafut al-Falasifah. Kita dengar kan? Tahafut al-Falasifah. Lepas tu baru tulis. Kan? Bukan baru tulis. Kan? Rock, macam kita sebut tadi, sekadar tengok apa? Laman web blogspot. Tak. Tapi apa? Baca semua buku. Boleh faham kan? Kena ada himmah semangat macam tu di kalangan apa? Di kalangan kita mahasiswa. Di kalangan kita anak-anak muda. Kena kaji, detail, baca. Fahami apa yang dia pun nak. Boleh faham kan? Tu Imam Ghazali. Sampailah kepada satu level, dia nak tahu berkenaan dengan tasawuf. Dia nak tahu berkenaan dengan tasawuf. Dia baca semua kitab-kitab tasawuf dan dia tengok apa? Tak ada yang terbaki berkenaan dengan ilmu tasawuf ni melainkan amal. Dia Imam Ghazali. Dia kata, aku dah baca lah semua, tak ada. Tapi apa dia yang kurang masalah tasawuf? Dia lupa ada satu. Benda berkaitan apa? Amali. Soal tasawuf dia tak ada benda yang dipanggil apa? Teori, tak ada. Dia ada amali. Mesti kita apa? Bermujahadah. Kita bersusah payah. Kita berzuhud. Kita bersabar. Kita bersekian-sekian. Kita redha. Kita apa? Dan dia jumpa tu guru yang bernama Al-Farmandi. Kita apa? Al-Farmandi guru dia. Dan waktu tu dia mula apa? Rihlah Sufiah dia. Rihlah untuk apa? Untuk dia bertasawuf. Dan waktu tu dia kata apa? Yang kalam yang masyhur, tidak ada satu ilmu pun yang betul-betul mengenalkan kita berkenaan dengan hakikat ketuhanan dan juga hakikat kehambaan melainkan ilmu tasawuf. Jadi dia punya yang masyhur. Dia lepas tu dia balik last sekali last. Dia kata level last. Level last. Ilmu-ilmu lain semua dari power lah. Ilmu kalam. Antum nak cari kitab berkenaan dengan ilmu kalam, cari kitab Iqtisad fi al-I'tiqad. Itu masyhur. Ilmu berkaitan dengan ilmu usul fiqh, dia hanya kitab apa? Al-Mustasfa fi usul fiqh. Kitab Al-Manqul fi usul fiqh. Kitab dalam ilmu khilaf, tengok At-Ta'liqah dalam kitab ilmu khilaf dan sebagainya. Kemudian kena tengok dalam ilmu falsafah, tengok Maqasid Falasifah, tengok Tahafut Falasifah. Dan tengok pula dalam kitab Al-Fiqh Syafi'i, kitab Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasah. Tu dia punya apa? Semua berjilid-jilid tu. Dalam apa? Kesemua dia buat dalam umur 55 tahun meninggal. 55 tahun meninggal. Kita umur buat dah kita. Ini umur apa? 26. Buat apa 26? Banyak buat terian. Apa? Ulama-ulama dulu tu, muda-muda dah usaha kuat. Sampai dah pada terakhir, last dia tulis kita apa? Ihya Ulumuddin, khulasah dia punya ilmu dia. Dan tasawuf, khulasah. Dia punya apa? Konklusi bagi perjalanan ilmiah dia selama apa? Selama 10 tahun. Dia suluk selama 10 tahun. Tak keluar daripada menara Masjid Umawi di Dimash, Syria. Itu Imam Ghazali rahimahullah. Dan seterusnya zuhud dan sebagainya yang kita akan apa?
Antum akan baca sendiri adalah kisah yang saya terjemahkan daripada Syekh Abdul Ghaffar Al-Fahmi. Itu tu baca sendiri. Itu boleh faham kita dah ambil sikit untuk apa? Untuk antum daripada kita sendiri ni. Saya sebagai penuntut ilmu juga untuk kita ambil iktibar. Untuk kita semangat dalam apa? Menuntut ilmu. Baik. Itu yang berkaitan dengan data Imam Al-Ghazali rahimahullah. Okey, sebelum kita mula kitab, kita akan bacakan salah untuk perkataan ataupun nanti insya-Allah kalau kita dah habis kita akan dijazahkan secara umum kepada sahabat-sahabat hadirin dan juga hadirat sekalian. Baik, boleh buka surat 13. Buka surat 13. Okay, kita tengok. Salah penterjemah kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kata fakir khadami sekalian menuntut ilmu Ahmad Khalid bin Khalid Al-Aswadi Al-Azhari, saya telah meriwayatkan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang amat mulia lagi berkat ini dari guru saya. Dua orang guru saya riwayatkan kitab ini. Tapi ada guru lain lah, ada orang yang Syekh Al-Jum'ah, saya riwayatkan kitab Ihya Ulumuddin dari sanad am, dan guru yang lain seperti saya riwayatkan secara direct juga dari Syekh Al-Marhum Badruddin Jad. Saya riwayatkan secara direct. Penting untuk kita sebut sanad ni, saya ambil keberkatan. Baik, kita akan baca silsilah kitab ini sampai kepada tuan pengarang. Baik, saya telah meriwayatkan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali yang amat mulia lagi berkat ini dari dua orang guru saya. Yang pertama Allamah Sayyidi Syekh Ahmad Al-Hajin Al-Azhari dan Allamah Sayyidi Syekh Usama Syed Al-Azhari. Ini yang mengajar saya lah dekat Masjid Al-Azhar. Dua orang guru yang amat berjasa dalam mendidik dan memperkenalkan manhaj Al-Azhar yang sejati. Kedua-dua mereka telah meriwayatkannya dari Allamah Syekh Al-Adib Muhammad Abdul Rahim Ibn Jad Al-Badruddin. Dari ayahnya Al-Allamah Padang Dari. Dari ayahnya Allamah Muhammad Abdul Rahim Al-Nasabi Al-Tantdai. Dari Allamah Al-Adawi Al-Hamzawi. Dari Allamah Muhammad Ibn Muhammad Al-Bahi Al-Tantawi. Dari Al-Hafiz Murtada Al-Zalidi, pengarang kitab Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin Bisyarh Ihya Ulumuddin. Kata Imam Al-Hafiz Murtada Al-Zalidi, telah meriwayatkan kepada kami oleh Sayyid Muslim Umar Ibn Ahmad Ibn Aqil Al-Hasari dengan izin khas dari Muhaddis Hijaz Abdullah bin Salim bin Muhammad Ibn Isa Al-Basri, dari Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad Ibn Al-Ala, dari Sulaiman Ibn Abdullah Ibn Abdul Daim Al-Babili, dari Najmuddin Muhammad Ibn Ahmad, dari Al-Amin Muhammad Ibn Ahmad Ibn Isa Al-Najjar Al-Badrani, dari Syekh Jalaluddin Ibn Mulaqin, dari Abu